Selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid tingkatan 2 pendidikan moral. Hari ini, murid-murid akan menjalani membuat latihan unit 9 Hargai Alam Warisan Kita. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Jom belajar bersama Cikgu Khairul. Jom kita tengok video ini.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan menjawab soalan latihan soalan struktur. Latihan soalan struktur berpandukan video yang kita tonton sebentar tadi. Okey, video yang kita tonton itu adalah berkaitan pencemaran alam sekitar. Okey, baik, soalan yang pertama lah, apakah faktor pencemaran alam sekitar? Okey, sebenarnya kalau kita tengok video itu pun kita tahu dah, yang pertama ialah penebangan hutan secara haram. Okey, orang tebang hutan untuk mendapatkan kayu balak, kayu-kayu hutan, yang mana kayu-kayu itu dihantar ke kilang untuk diproses menjadi perabot. Okey, kamu boleh tengoklah sekarang kebanyakan kayu-kayu jati dibuat perabot dan dijual di pasaran. Okey, orang-orang yang menebang hutan secara haram inilah merupakan orang yang tidak bertanggungjawab, pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua ialah kebiasaannya faktor pencemaran alam sekitar ini adalah disebabkan oleh pembebasan asap kilang ataupun asap kenderaan di udara. Okey, ini kerana kandungan asap kilang ataupun kenderaan ialah mempunyai gas yang kotor, yang mana gas tersebut menyebabkan udara menjadi kotorlah, tidak bersih untuk dihidup oleh setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jadi mudah menyebabkan berlakunya pencemaran udara seperti jerebu. Okey, yang ketiga ialah pembuangan sampah secara terbuka. Ini dilakukan oleh masyarakat. Okey, jika ada pihak yang tidak bertanggungjawab, segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab, mereka akan buang sampah secara terbuka. Apatah lagi bagi mereka yang datang untuk beriadah ataupun untuk mandi-manda di sungai, di kawasan air terjun dan sebagainya, mereka buang sampah sarap, sampah sisa pepejal ataupun sampah yang tidak boleh dikitas semula ke dalam sungai. Okey, apa kesannya? Kesannya air sungai itu akan menjadi kotor. Itu adalah salah satu faktor, dan faktor yang terakhir ialah salah satunya ialah pembakaran hutan. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, kita bagi 4 je lah. Baik, soalan yang kedua, apakah langkah mengatasi bagi mengelakkan alam sekitar daripada tercemar? Okey, yang pertama, sebagai seorang masyarakat, bila kita nampak sampah, kita kutip dan buang sampah tersebut ke dalam tong sampah. Okey, itu kita punya cara sepatutnya sebagai seorang rakyat yang Malaysia untuk memastikan alam sekitar itu tidak tercemar. Yang kedua ialah mengamalkan program amalan 5R. Program amalan 5R. Apa itu amalan 5R? Okey, recycle, reduce, reuse, rethink dan repair. Okey, kita amalkan kita semula. Kita gunakan semula barang sisa pepejal. Okey, kita kurangkan penggunaan beg plastik. Okey, kita fikir dulu barang boleh dibuang ataupun tidak. Okey, jika boleh dibuang, kita buang. Tetapi jika barang tersebut boleh di-repair, kita repair balik. Itu contoh amalan program 5R. Seterusnya ialah tidak membuang sisa pepejal dan toksik di sungai. Samalah macam tadi, jangan buang sampah ke dalam sungai. Terutamanya telefon bimbit awak kalau rosak, barang-barang elektronik rosak. Okey, dia kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Tak kiralah kamu buang di tanah ke, kamu buang di sungai ke, di parit ke, di laut ke, bahan kimia itu akan mudah terlarut di dalam sungai terutamanya lah. Okey, yang terakhir sekali ialah tidak membakar secara jangan bakar sampah secara terbuka. Okey. Kalau daun-daun kering kita kutip, kita sapu, masukkan dalam plastik hitam sahaja biar dia terurai. Sekarang ada projek menggunakan daun-daun kering. Okey. Projek ini dapat dihasilkan untuk membuat baca bagi tanaman. Sesuatu tanaman yang berdekatan. Cikgu tak ingat lah. Dulu cikgu ada buat. Cikgu kurik lubang, kemudian cikgu letakkan satu botol besar tu, cikgu lubangkan, cikgu tanam, daun-daun kering letakkan dalam tu lah. Kawasan yang cikgu dah kurik tu. Dan letakkan dalam saluran dia tu, dan tutup rapat. Supaya dia terurai dan dapat menjadi baja. Bagi tanaman-tanaman yang berdekatan di situ. Itu adalah salah satu teknik tanaman mesra alam lah. Baja mesra alam. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh lihat di dalam YouTube. Saya lupa apa kaedah penanaman, kaedah
menetralkan tanah. Okey. Ada dalam YouTube, kamu boleh tengok. Seterusnya, soalan yang ketiga ialah jelaskan kepentingan menghargai keindahan alam sekitar. Okey, apa pentingnya kita hargai alam sekitar? Okey. Kerana apa? Alam sekitar akan membekalkan persekitaran yang sihat dengan membekalkan udara yang segar. Itu kepentingan dia lah, membekalkan udara yang segar. Okey. Sebab apa? Semua makhluk dapat bernapas dengan udara yang bersih. So, kita jelaskan. Sumber air yang bersih membantu manusia dan haiwan akuatik hidup bebas tanpa pencemaran. Okey. Kemudian, suasana persekitaran akan menjadi bersih. Yang bersih akan mewujudkan suasana yang aman kepada penduduk di kawasan tersebut. Okey. Sehingga dapat menarik pelancong asing untuk datang ke negara kita, melancong dan melawat negara kita. Jadi, ini adalah kepentingan kita menghargai alam. Dan soalan yang terakhir untuk soalan struktur pada hari ini ialah senaraikan kesan pencemaran alam sekitar berdasarkan video yang anda tonton tadi. Sebenarnya terlalu banyak. Kalau kamu tengok, kita ada 11-12. Lebih kurang 14 kesan. Okay? 14 kesan lah yang kamu boleh nampak. Yang pertamanya tadilah kemusnahan ekopelancongan dan kemusnahan tadahan air. Kesan itu. Kawasan tadahan air ataupun kawasan legeh sungai. Legeh sungai adalah kawasan tadahan air ataupun simpanan air. Tercemar akibat pembalakan. Apabila berlaku hujan lebat, air turun bersama lumpur-lumpur tanah yang mana kawasan tersebut tiada pokok. Tanah itu dibawa. Yang mendap akan dibawa oleh air hujan, seterusnya akan mengotorkan kawasan air bersih itu. Jadi kemusnahan tadahan air. Kemusnahan ekopelancongan ini orang tak dapat nak melancong sebab kawasan itu dah tercemar. Yang kedua, kesan kawasan hutan dan gunung menjadi gondol akibat pembalakan. Bila tebang, hutan tu menjadi gondol botak licin. Kawasan tersebut mengalami panas. Suhu di kawasan tersebut menjadi panas. Mudah berlaku global warming. Mudah berlaku besar rumah hijau dan sebagainya yang mengakibatkan kepupusan flora dan fauna, kepupusan haiwan liar, yang berteduh, yang mencari makan di kawasan hutan tersebut. Kamu boleh tengok video tadi di mana gajah-gajah terpaksa melarikan diri, kerana kawasan kediaman mereka telah dimusnahkan. Mana harimau pun terpaksa lari daripada tempat habitat mereka kerana tiada tempat tinggal untuk mereka. So, kesihanilah makhluk yang hidup di hutan kita, hutan hujan tropika. Dan kesan yang terakhir cikgu nak bagi di sini ialah kamu boleh tengok mengurangkan sumber bekalan air bersih. Itu sudah pasti. Mengurangkan sumber bekalan air bersih bagi penduduk di kawasan yang berdekatan dengan hutan hujan tropika. Bagi kawan kita iaitu kawasan etnik orang asli, sumber air bersih akan berkurangan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya membantras aktiviti penebangan hutan secara haram. Laporkan pihak ini kepada pihak berkuasa. Kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama. Seterusnya kita pergi kepada latihan soalan esei. Bagaimana kita nak jawab soalan? Kita fahamkan keadaan soalan lah. Yang pertama, setujukah anda aktiviti manusia penyumbang berlakunya pencemaran alam sekitar? Apakah jawapan anda? Setuju tak setuju? Mestilah setuju kan? Bagaimanakah anda dapat membantu kerajaan dalam usaha memelihara dan memelihara keseimbangan alam sekitar? Baik. Wataknya lah siapa? Anda. Anda tu siapa? Dia anda lah. Masa nak tulis jawapan, tukar kepada saya. Kita tengok bagaimana kita dapat bantu kerajaan dalam usaha memelihara alam sekitar. Yang pertama, saya akan menjaga kebersihan alam sekitar dengan mengutip sampah dan membuang sampah tersebut ke dalam tong sampah. Kalau kita nak pergi bermana-mana ke dalam hutan simpan, pastikan kalau kita bawa makanan, kita bawa sisa pepejal ke apa ke, mesti masukkan dalam tong sampah. Yang kedua, saya akan mengitar semula barang yang boleh dikitar semula seperti kertas, surat khabar, botol plastik, kaca dan aluminium. Ini jika kamu bawa ke kawasan hutan simpan tersebut ataupun kamu nak berekreasi ke apa ke, nak mandi kolam, nak mandi air terjun ke apa ke, barang-barang yang kamu bawa pastikan yang pertama kamu asingkan sisa pepejal tersebut, yang mana boleh dibuang, kamu buang dalam tong sampah, kumpulkan sampah dalam plastik hitam ataupun asingkan sisa pepejal untuk dikitar semula. Selagi barang itu boleh dikitar semula, kita kitar Seterusnya saya akan mengurangkan penggunaan beg plastik. Ya, betul lah kita kena kurangkan penggunaan beg plastik kerana beg plastik akan mengundang kepada pencemaran dan kepupusan flora dan fauna. Baik, saya tidak akan membakar sampah secara terbuka kerana pembakaran sampah tersebut boleh menyebabkan berlakunya pencemaran. Saya akan menggunakan semula barang terpakai. Saya akan mengajak rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam kempen kesedaran memelihara dan memelihara alam sekitar supaya dapat ilmu
mendapat ilmu dan sedar akan tanggungjawab alam sekitar. Ini tanggungjawab kita bersama. Okey, bukan kita lakukan seorang-seorang, kita lakukan secara bersama-sama. Jadi bagaimana kita nak pastikan semua masyarakat Malaysia bertanggungjawab menjaga alam sekitar? Kita kena ajak. Kita kena ajak keluarga kita kena ajak rakan-rakan kita untuk menjaga kebersihan secara bersama-sama. Seterusnya, perenggan yang kedua. Saya akan menasihati ahli keluarga saya supaya sentiasa peka terhadap isu-isu alam sekitar supaya mereka bersama-sama melindungi alam sekitar. Ni tanggungjawab kita lah untuk keluarga kita kan. Kita kena nasihatkan mereka. Saya membantu penduduk sekitar dalam bersama-sama bergotong royong menjaga kebersihan alam sekitar daripada dibelenggu sampah sarap yang mengakibatkan penyakit dan pembiakan serangga vektor ataupun haiwan perosak. Kalau cutnya sampah, maka cutlah haiwan perosak dan vektor. Serangga perosaklah seperti ulalat, langau yang mengakibatkan kita mudah mendapat penyakit. Yang terakhir ialah saya akan membuat laporan kepada pihak berkuasa jika ada aktiviti yang memusnahkan alam sekitar. Kena report. Kalau ada orang bakar hutan secara terbuka, kena report. Kalau ada orang buang sampah secara terbuka, kena tangkap gambar, rakam dan hantar kepada pihak berkuasa agar pihak tidak bertanggung tersebut dikenakan tindakan. Dikenakan tindakan. Jadi ini adalah cara kita untuk membantu kerajaan dalam berusaha bersama-sama memelihara keseimbangan alam sekitar. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita. Harapkan murid-murid dapat menjawab soalan ini, salin soalan ini dan tuliskan jawapan di dalam buku latihan. Sekian daripada Cikgu Khairul. Terima kasih. Jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe.